Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Bilal, ahli jawatan kuasa surau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafakkan syukuran kita kepada Allah yang masih lagi memberikan peluang, ruang dan izin oleh Allah taala kepada kita untuk berada di atas landasan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan izin untuk berada dalam majlis ilmu. Moga-moga dalam majlis ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Anwar. Ulama menyebut Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya. Kita biasa panggil Rabiul Awal. Setengah ulama mengatakan Rabiul Anwar. Kenapa? Kerana lubuk cahayanya dilahirkan pada bulan tersebut, Nabi SAW. Maka dimuliakan bulan tersebut kerana lahirnya orang yang paling mulia, Nabi SAW. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak melahirkan Nabi SAW di bulan-bulan yang lain, bulan-bulan yang sudah pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seperti bulan Ramadan ataupun bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan-bulan haram, bulan Muharram dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala melahirkan Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Kerana apa? Allah Ta'ala tidak menginginkan Nabi SAW dimuliakan kerana sesuatu, tetapi Allah Ta'ala menginginkan sesuatu itu dimuliakan kerana Nabi SAW. Hari ini kita jadi mulia sebab apa? Sebab umatnya Nabi SAW. Maka begitu, setiap apa yang berkait rapat dengan Nabi SAW jadi mulia. Sahabat siapa yang paling mulia? Sahabat Nabi. Umat mana yang paling mulia? Umat Nabi. Keluarga mana yang paling mulia? Keluarga Nabi. Nabi mana yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bulan ini bergembiralah dengan kelahirannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Taala dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan kurniaan yang aku berikan ini, dengan kurniaan dan juga apa? Rahmat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan dan juga rahmat yang Allah Ta'ala beri. Kurniaan dan juga rahmat yang paling terdekat sekali dengan kita apa dia? Nabi SAW. Dan rahmat ni apa? Kasih sayang.
Adakah kasih sayang mak ayah kita lebih lagi daripada kasih sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling lagi rahmat kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat sekalian alam. Kau umat dia saja, tapi sekalian alam. Untuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka dalam satu hadis Nabi SAW yang kita selalu dengar tak, kisah tentang tunggul kayu, pohon kurma yang sudah pun mati, yang dijadikan tempat Nabi berkhutbah. Nabi kalau berkhutbah, Nabi pegang pohon jizya, apa panggil? Jizya. Setunggul kayu, pohon kurma. Nabi pegang sama. Sehinggalah terbenanya mimbar Nabi. Ada sedikit mimbar untuk Nabi naik ke atas untuk berkhutbah. Maka Nabi tinggalkan pohon tersebut. Yang dah mati dah tunggul kayu. Nabi tinggalkan, duduk bawah tu. Nabi pun berkhutbah di sini, sebagai contoh. Tunggul kayu di situ. Maka ketika Nabi berkhutbah, terdengar suara hanin. Suara tangisan, merengek. Suara budak kecil. Menangis, merengek. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ceritakan. Suara merengek. Sahabat terkejut. Di manakah bunyi rengekan tersebut? Nabi berkhutbah sehinggalah rengekan tersebut kau kuat. Akhirnya Nabi pun turun. Berhenti daripada berkhutbah. Nabi turun. Nabi peluk pohon kayu tersebut. Tunggul kayu tadi. Maka berhentilah rengekan tersebut. Sahabat terkejut. Rupanya bunyi itu datang daripada tunggul kayu tadi. Nabi SAW beritahu kepada sahabat, kalaulah aku tak peluk tunggul kayu ini, maka ianya akan kedengaran tangisan ini sehingga ke hari kiamat. Kerana apa? Kerana pokok ni dah pun terasa terpisah dengan Nabi SAW. Yang sebelum ni Nabi sama pegang dia ketika berkhutbah, tapi setelah ada mimbar, Nabi dah tak cara ke dia. Akhirnya Nabi peluk dia. Barulah berhenti tangisan tersebut. Nabi kata pada sahabat, kalaulah aku tak peluk tunggul kayu ni, jizya ini, maka dia akan menangis sampai ke hari kiamat nanti. Maka Nabi pun bercakap dengan tunggul kayu ni. Memberikan pilihan kepada tunggul kayu ini, kamu nak hidup bersama dengan aku di dunia dan tumbuh mekar, ataupun kamu jadi macam ni tetapi kamu tumbuh mekar bersama dengan aku di syurga nanti. Maka pilihan tunggul kayu tadi, aku tak mau duduklah atas dunia, aku akan senyap, aku akan tunggu kamu di syurga nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizatlah Nabi boleh bercakap dengan tunggul kayu. Bagaimana tunggul kayu yang tak ada hati, bukannya ada akal, bukannya ada macam kita, tetapi boleh rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak merindui baginda? Maka malulah kita dengan tunggul kayu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk manusia saja, bahkan untuk sekalian alam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan kurniaan dan rahmat ini, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah dengan ada kedua-dua ini. Maka ulama menafsirkan bi fadlillah dengan bi rahmatihi, yang paling dekat dengan kita adalah siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah dengan adanya Nabi. Dengan apa? Dengan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, jaga akhlak kita, jaga hubungan silaturahim kita, jaga ibadah kita, jaga sunnah-sunnah yang kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Tergolong dalam golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah sedikit sebanyak nak beri semangat kepada kita supaya tidak lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak nanti pada bulan Rabiul Awal saja, bukan nanti bila tunggu 12 hari bulan sahaja, dak, ingat Nabi senantiasa. Seperti mana Rasulullah ingat kita. Kalaulah kita ingat Nabi, Nabi akan ingat dengan kita. Ini.
Nabi akan ingat. Walaupun kita tak ingat Nabi pun, Nabi ni ingat kita. Sehingga di akhirat nanti, Nabi kata, carilah aku di tempat-tempat yang di kabur. Cari di tiang sirat. Cari di haud telaga aku. Aku akan ada di sana. Menunggu umat aku. Tapi ada umat-umat yang dipisahkan, yang dihalang oleh para malaikat sebab dia tak mengikut Nabi SAW ketika mereka di dunia. Ingkari Nabi. Tidak berakhlak seperti akhlaknya Nabi SAW. Maka hari ini kita nak biar dalam hati kita ada. Lubuk kepada syariat adalah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada seorang makhluk yang menyampaikan syariat kepada kita. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kadar iman kita, kita biasa dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, kadar iman kita ini berlaku naik ataupun turun berdasarkan amalan kita. Kita buat amalan baik, naiklah iman kita. Kita buat amalan jahat, turunlah iman kita. Tapi dalam Syama'il Muhammadiyah menyebut, kadar iman kita naik turun berdasarkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau banyak cinta kita kepada Rasulullah, kau naik iman kita. Sebab apa? Bila cinta, dia akan ikut apa yang orang yang dicintai itu buat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni. Ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Barulah kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka tak ada orang yang boleh kata dia ni siapa dah pada Allah Ta'ala. Siapa pada Allah Ta'ala tapi tak melalui pintunya Nabi SAW, tak akan jadi. Nak siapa pada Allah Ta'ala melalui Nabi SAW. Itu dia. Baik, moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan yang mencintai Rasulullah, duduk dekat dengan Rasulullah, senantiasa basah lidah kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita menyambung kepada pengajian kita. Setelah dah pas bulan dah. Tak sampai kot. Alhamdulillah baru ni kita dah ziarah Nabi SAW. Kita sampaikan salam kepada ahli-ahli jemaah kita. Ya, moga-moga salam itu diterima oleh Rasulullah SAW. Baik, kita sambung dalam kitab Nasihat Agama dan juga Wasiat Iman karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang masih lagi menceritakan tentang ni bab dakwah lagi ni. Ya. Baik, dalam muka surat 25 baru ni kita mengakhiri dengan hadis Nabi SAW, ad-dal 'alal khair kafa'ilih, orang yang menunjuk kepada kebajikan ataupun kebaikan sama mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kita tunjuk orang untuk buat kebaikan pun kita akan dapat pahala sama seperti mana orang tu buat kebaikan. Ini bukan bermakna kita suruh orang tu semayang, kita tak payah semayang. Bukannya kata tertunai tanggungjawab kita sebab kita suruh orang saja. Tak. Pahala kita dapat. Faham tak? Pahala kita dapat ni sama seperti orang tu buat kebaikan, kita pun dapat kebaikan tersebut. Tanggungjawab tak tertunai lagi. Faham tak? Baik. Oleh itu barang siapa, muka surat 25 ni bawah sekali tu. Oleh itu barang siapa yang menjadikan dakwah kepada kebajikan itu sebagai tujuan dan tugas, maka sebenarnya ia telah menerima sebahagian besar dari pesaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi ini tidak meninggalkan wasiat ataupun harta-harta dia itu benda dinaran wala dirhaman. Tak. Tetapi mereka ini meninggalkan apa? Al-ilmu. Tinggalkan ilmu. Tinggalkan ulama. Ulama warathatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, para ulama, para alim ulama yang al-amilin as-salihin. Yang beramal dengan ilmu dia dengan orang soleh. Ada orang dia kata ulama, tapi ada juga ulama yang dalam kitab Bidatul Hidayah, Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin pun. Ada ulama juga, ulama usu, ulama yang buruk. Yang kerja dia ni nampak bawa kepada kebaikan,
tetapi ada gharad akhar. Ada tujuan lain. Tujuan untuk dipuji, tujuan untuk mengauk keuntungan, tujuan untuk mendapat pangkat dan sebagainya. Itu ulama usul. Ulama yang paling awal sekali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takutkanlah. Baik. Maka Nabi SAW, kerja dia adalah membawa umat kepada kebaikan. Membawa umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tujuan lain dah. Nabi padanglah sebab dia Nabi. Dia kena bawa orang pada dia dan dia akan bawa orang pada Allah Ta'ala. Kita hari ni tak boleh lah orang semua bawa pada kita. Tak boleh. Tak. Besar-besar kebaikan semua orang mari ikut aku lah. Jadi pengikut aku. Jadi duduk dalam kumpulan aku. Tak dengar kata aku. Dia tak bawa pun orang kepada Nabi SAW. Tak bawa orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak jadi apa-apa. Maka Nabi ini kerja dia. Maka kerja yang paling mulia, kerja yang paling sekali disayangi oleh Allah Ta'ala, kerja dakwah. Kerja bawa orang kepada kebaikan. Maka dakwah hari ini, majalnya besar. Pintunya luas. Bukan nanti kata dakwah kena keluar tabligh. Tak. Ini kita nampak hari ni dakwah kena keluar tabligh. Tabligh itu salah satu. Tapi bukan dalam kepala otak kita, kena dakwah ni. Kena keluar 3 hari lah. Kena keluar 4 hari, kena keluar seminggu, kena keluar sebulan, keluar 4 bulan, setahun. Itu salah satu. Majal dakwah sangat-sangat luas. Kita dalam keluarga kita tak keluar berdakwah. Tapi kita boleh berdakwah tak? Boleh. Berdakwah kepada ahli keluarga kita. Berdakwah kepada adik-beradik kita, adik kakak kita, mak ayah kita. Boleh dakwah. Dakwah ni benda membawa orang kepada kebaikan. Itu dakwah. Di mana sahaja, tempat kerja kita. Tengah-tengah duduk kerja, dakwah ke tak boleh dakwah? Boleh dakwah. Time waktu semayang, ajak orang, mari semayang. Kita tak ajak orang pun. Time kita free, kita buka Al-Quran, kita baca. Dikira dakwah tak? Kalau orang tengok dapat hidayah, dikira dakwah, dapat pahala kita. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan kita lebih efektif daripada percakapan kita. Ini ramai mana orang yang terkesan dengan dakwah dengan akhlak dia. Bukan dengan percakapan. Dia tak cakap benda pun, orang tengok saja. Perbuatan dia, semayang, mengaji, time waktu kosong, mengaji Al-Quran, buat baik, sedekah orang tu, tolong orang tu. Dia tak bercakap pun. Tapi orang tengok akhlak dia, orang terkesan dengan apa yang dia buat. Orang pun dapat hidayah. Orang pun suka dengan Islam. Itu dikira dakwah ke tak? Dakwah. Di mana lagi kita nak berdakwah? Semua tempat. Surah apatah lagi? Tempat dakwah kita ajak orang kepada kebaikan. Maka jangan kata kita perlu kepada dalam kepala otak kita dakwah kena keluar tabligh. Itu salah satu dah. Kerja Nabi pun begitu. Nabi keluar, pergi, masuk. Pergi ke sahabat-sahabat. Pergi ke rumah-rumah orang, ajak orang kebaikan. Kadang-kadang Nabi tak nanti menyeru orang secara jelas. Nabi dengan keadaan dia berniaga pun orang jatuh cinta. Dengan niaga dengan dia, dengan jujur. Hari ni macam mana orang nak suka dengan Islam? Niaga kita pun tak jujur dah. Maka tak jadi dakwah kita. Sia-sia kita punya perniagaan kita. Bahkan kalaulah kita ini atas dunia dalam keadaan nipu, kaya-raya lah contoh. Tapi jadi orang paling miskin sekali di akhirat nanti. Maka dakwah sangat luas. Itu kerja dakwah hari ni. Jangan nanti nak kata aku kena berhenti dah kerja aku ni. Tambah kerja dah, aku nak kena dakwah saja-saja. Majal dakwah sangat-sangat luas. Walaupun sedikit, kita ajak orang kepada kebaikan. Tak nanti dengan mulut kita, dengan perbuatan kita. Itu. Baik, itu maksud dakwah. Dan ia telah mengikuti jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat berikut. Tadi kita kata kerja dakwah ini adalah kerja yang besar dan juga ini adalah pesaka Rasulullah SAW. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili," ini adalah jalan aku, ad'u ila Allah.
Aku bawa orang kepada Allah Ta'ala. Ad'u ila Allah ala basiratin. Ala basirah ni benda. Hujjah-hujjah. Bawa hujjah. Bawa ilmu. Nak dakwah orang kena ada ilmu. Jangan dakwah saja-saja. Hari ni, secara jujur kita kata, mindset orang akan kata, tabligh dakwah cakap benda tulis saja. Tak. Kadang-kadang ada orang tak ada ilmu, dia nak keluar buat dakwah. Lepas tu kadang-kadang tubiklah fatwa-fatwa yang tak tahu ke benda yang salah dan sebagainya. Nak keluar dakwah perlu dengan ilmu je. Sebab dia nak dakwah orang ni bukan di suka-suka hati gitu je. Nak tengok juga orang ni guana. Hak tua cara dia guana. Hak muda cara dia guana. Hak budak-budak cara dakwah dia guana. Perlukan ilmu. Lepas tu nak dakwah orang, tengok orang okey dia ni banyak kurang bahagian semayang. Ajar dia bahagian semayang. Kami dulu masa belajar dulu pun keluar dakwah setiap minggu. Ni di negeri Arab. Keluar dakwah. Nak kena standby cakap bahasa Arab tu sekian hal dah. Kalau mari orang sekejap tanya tu, sekejap tanya ni, nak jawab ya dah. Bagian bahasa Arab, nak mikir jawapan ni lagi. Tak? Maknanya preparation. Setiap minggu, setiap halaqah akan ada. Okay, minggu ni halaqah ni keluar dakwah. Atau tepat ni. Dia keluar dakwah. Maka di situ, kita akan buat satu program. Dulu dalam 3 hari je, hari cuti kita. 2 hari je. Jumaat petang balik. Pergi kami, Jumaat petang balik. Masa itulah kita nak ajar. Okey, budak-budak menda tak pandai. Semayang. Ajar semayang dia. Dan kalau orang tak ada ilmu nak ajar semayang ke mana? Tak. Kalau budak-budak tanya, dah mana boleh ke tak kalau saya buat gini? Kalau saya ketuk tengah semayang, kita tak apa tak? Kalau kita tak tahu tentang agama, tak reti, dah apa tak kalau saya dah akad takbir saya, dah akad tangan, dah apa ke tak? Kalau tak ada ilmu, nak jawab mana? Tak boleh, haram, batal semayang. Boleh ke gitu? Nampak? Maka perlu kepada ilmu. Tengok budak-budak tak pandai semayang, ajar dia semayang. Ajar yang basic, jangan ajar dalam-dalam sangat. Ajar yang basic, cara semayang gitu. Ada setengah orang wuduk tak pandai. Wuduk tunggal langgang dah. Tak, satu kisah Sayyidina Hasan dengan Husain. Tak, ketika mana tengok seorang orang tua dah ni. Orang tua berwuduk salah. Tak betul. Sayyidina Hasan dan Husain nak budak lagi. Nak tegur orang tua. Bagaimana? Keadaan gitu, nak tegur ni salah ni. Maka Sayyidina Hasan dan Husain ni lah, cucu Nabi SAW. Pasti dah dia ada ilmu. Tak. Wuduk mereka itu diajar sendiri oleh baginda Nabi SAW. Maka dia kata, aku nak ajar kau mana? Kita hari ni kalau dah budak, dah kita lah kalau orang muda ni, tengok orang tua salah. Ni kalau tegur ni, dak makan kaki, makan selipar. Dua tu je. Mu siapa budak? Dak nak tegur aku salah. Hok hidup lama dah ni kata. Kalau pakai buah main kata aku makan garang dulu daripada mu. Nak lewat dia. Cara kita nak tegur macam mana? Ni belajar daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Dia kata kalau aku tegur, nampak sangat aku tidak menghormati orang tua. Dia kata, cik, salah tu wuduk tu. Mungkin ngelah tak cik tu ambil wuduk. Tak semayang dah lepas tu. Mungkin. Tapi benda, Sayyidina Hasan Husain buat mana? Sayyidina Hasan kata, cik, boleh tak? Cik jadi pengadil kepada saya dengan adik saya ni. Adik-beradik saya, 2 orang adik-beradik ni. Tolong jadi pengadil. Kami nak berwuduk. Tengok siapa yang paling sempurna wuduk dia. Dia pun ambil wuduk. Dua-dua ambil wuduk persis dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ambil. Sehinggalah pakcik tu kata mana? Habis wuduk tu. Tanya, siapa yang menang? Siapa yang comel sekali ambil wuduk tadi? Pakcik tu kata benda, wallahi aku adalah orang yang jahil. Terima kasih kerana mengajar aku tentang cara berwuduk yang betul. Itu cara dakwah. Ini dakwah. Dakwah perlu kepada uslub. Ni uslub maksud dia, cara kita nak berdakwah. Tengok sekeliling kita bagaimana. Perlu kepada ala basirah, hujjah, ilmu yang kita ada, kita pelajari. Jangan keluar saja-saja.
Biar kita ada ilmu sikit, kita keluar. Kalau kita tak ada ilmu lagi, ikut orang dulu. Kena ikut orang ke dakwah, dengar apa yang disampaikan. Ambil ilmu mereka, cara mereka berdakwah macam mana. Sebab tu penting, belajar dulu. Ni talaki dulu, kitab-kitab apa semua, belajar fiqh apa semua. Baru keluar dakwah nak ajar orang. Ni sebab tu kita masa belajar hari tu, di belajar adalah orang kata waktu preparation kita. Balik itu medan dakwah. Balik daripada belajar lah maksudnya. Sebab dia orang nak tanya. Sekeliling kita nak tanya macam-macam kita. Tak. Kalau kita boleh jawab tak apalah. Kalau kita tak boleh jawab, jawab tak boleh jawab. Saya tak tahu. Wallahu a'lam. Saya tak belajar. Saya nak kena perbetul, nak kena tengok balik kitab betul ke tak. Jangan main sedak je. Ramai juga kita. Tanya orang ni jawab. Alah salah. Orang apa? Hanyut itu. Hanyut dalam kesalahan. Maka balik daripada belajar tu medan dakwah kita. Medan dakwah yang pertama, satu diri kita. Dakwah pada diri kita. Yang kedua, dakwah kepada orang terdekat kita. Hari ni dakwah kepada orang lain mudah. Tapi dakwah kepada keluarga kita amat-amat susah. Baik itu. Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, ini adalah jalan aku, ad'u ila Allah. Pertama, bawa kepada Allah Ta'ala, bukan bawa kepada kumpulan dia. Bukan bawa kepada diri dia, bukan. Bukan bawa kepada nak suruh jadi pengikut dia, tak. Bawa orang umat kepada Allah Ta'ala. Ini kerja Nabi, gini. Nabi dakwah raja-raja kafir. Adakah Nabi ambil pangkat mereka? Tak. Nabi kata, kekalkan pangkat kamu sebagai raja. Cuma aku nak kamu beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman aku sebagai Rasulmu. Itu je. Nampak tak? Kalaulah Nabi nak bawa kepada diri dia, dia suruh raja tu berhenti, pakak dia buat hari kaku belaka. Aku yang layak untuk jadi pemimpin dan sebagainya. Tak. Nabi nak bawa orang. Raja tu sendiri bawa pada Allah dengan aku. Tak. Beriman dua ni je dah. Itu kerja Nabi SAW. Ya Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan ni, jalan aku dan juga para pengikut-pengikut aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah aku tergolong dalam golongan orang yang musyrikin, yang menyekutukan Allah Taala. Baik. Ayat 26. Tugas Rasulullah SAW pada semua waktunya tiada lain melainkan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kata dan amal, kerana baginda sebenarnya telah diutuskan dan diperintahkan untuk melaksanakan tugas dakwah itu. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Da'i. Itu masuk da'i. Hari ni program da'i, tapi perangai bukan macam da'i. Nama da'i, program da'i, pendakwah. Anyuk sekali. Dah masuk TV kau anyuk belakalah. Jadi pendakwah selebriti anyuk. Sekejap berlakon orang ni, sekejap berlakon orang tu. Dah lama boleh pegang tangan, boleh pegang tu dan sebagainya. Hilang da'i dia. Baik. Maka Nabi SAW da'i yang paling sempurna. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Dan menjadi pendakwah yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi ni kerja dia, nampak dia kata ni. Kata Imam Haddad, kerja Nabi full time, kerja dia dakwah saja. Kerja dia buat orang saja. Dia kata Nabi bukan je Nabi berniaga ke dulu? Bukan je Nabi mengembala kambing ke? Ada kerja lain ke? Dia kata ada kerja lain Nabi. Semua itu adalah dakwah. Berniaga, dakwah. Nabi berniaga dalam keadaan yang jujur. Nabi berniaga. Bayar banyak ni, Nabi beri lebih lagi. Nampak tak? Orang bayar, okay. Harga ni barang sekitar ni contoh. Sekilo beras. Sekilo beras contohlah, tak RM20. Sekilo beras RM20. Nabi letak sekilo setengah. Harga RM20. Beri lebih pada orang. Saya dia, bila orang tengok, oh gini rupanya muamalat orang Islam. Dakwah tak dakwah? Dakwah.
Baik. Tak. Murah, pemurah, maha pemurah. Pemurah dengan orang. Maka itulah dakwah kita. Sama juga kita sedekah dengan orang. Sedekah beri hadiah pada orang. Orang gembira tak gembira? Gembira. Tapi kalaulah orang tu beri dalam keadaan dia menunjuk-nunjuk, contoh tak? Berilah keadaan dia bangga. Ni aku tengok tak ada benda sangat-sangat dah orang ni kata berat kata hidup ni kata. Tak molek mati nak aku wih habis. Ambil 1,000 kan kata. Banyak dia wih. Ambil 1,000 buat makan kan. Kerja lah, cari kerja kata. Itu belebel orang tu. Ambil perasaan dia. Sama juga, memberi juga. Perasaan dia tak gitu lah. Perasaan dia kan, gong sungguh dia dengan kekayaan dia. Tapi Nabi beri dalam keadaan yang penuh dengan keikhlasan. Dalam keadaan dalam hati dia, nak orang tertarik bukan dengan Nabi. Tertarik dengan Islam. Itu tujuan dia yang berdakwah. Kerja Nabi full time dengan berdakwah sahaja. Tapi dalam keadaan full time tak full time itu, Nabi tetap ada waktu dengan Allah, ada waktu dengan keluarga, ada waktu dengan sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ni sesibuk mana kita? Siapa rasa diri dia paling sibuk sekali atas dunia ni? Ada rasa kerja dia banyak sangat? Ada rasa dia paling sibuk sekali daripada YB contohlah. YB pun rasa dia sibuk lagi daripada menteri-menteri, Perdana Menteri yang sebagainya. Sibuk sangat kerja dia. Tak ada orang paling sibuk sekali. Contoh Imam, sibuk sekali. Tunjuk. Sibuk sekali. Tak. Nabi paling sibuk sekali. Nabi paling sibuk bukan setakat di dunia. No, di akhirat lagi pun sibuk juga. Cari kita. Nabi SAW. Lepas masuk syurga, sepatutnya Nabi boleh dah duduk senang-lenang dalam syurga. Dah, masuklah syurga, buka pintu syurga, Nabi masuk, boleh duduk senang-lenang. Tapi tak, Nabi masuk untuk buka pintu je. Nabi keluar balik. Nabi gimana? Cari kita. Nak beri syafaat pada umat dia, Nabi. Di akhirat pun begitu keadaan Nabi SAW. Tamunya umat dia masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Sebab itu ada satu kisah, Nabi nak katanya, Nabi ni ada waktu. Ada waktu dengan ahli keluarga, dengan para sahabat, dengan khadim-khadim dia, dengan orang yang khidmat dengan Nabi SAW. Anak kepada Ummu Sulaim. Ketika mana dia main satu mainan, iaitu seekor burung kecil. Dipanggil Abu Umair. Hadis ni hadis dia panggil hadis Abu Umair lah, maf'alun nughair. Seekor burung kecil, duk main mati burung tu. Maka sedih anak Ummu Sulaim ni. Sedih. Maka Nabi SAW tanya dia. Nak kata Nabi sibuk ni. Buat benda sibuk. Dah lah sibuk. Dah ya sibuk lagi tanya pula budak tu buat apa. Dia tanya dah Sayyidina Anas kalau tak silap. Dia tanya Sayyidina Anas buat apa. Ni, nangis ni. Kata Sayyidina Anas, burung dia mainan dia tu mati. Nabi pun pergi tanya. Nabi tahu dah, Nabi pergi tanya juga. Ya Aba Umair, ma fa'alun nughair. Wahai Aba Umair, apa kena dengan benda dah jadi pada burung kamu yang kecil tu? Ma fa'alun nughair. Hadis tu berhenti situ je. Ulama keluarkan faedah daripada hadis tersebut. Ada setengah ulama keluarkan 60 faedah. Hanya dengan hadis ya Aba Umair ma fa'alun nughair. 60 hadis. Imam Syafi'i buat keluar 100 persoalan dalam hadis tersebut. Ini kalam Nabi SAW. Kita hari ni faham gitu je lah. Ya Aba Umair, apa jadi dengan burung tadi. Ulama di antaranya faedah-faedah disebut. Nabi akhlak, nak tunjukkan akhlak Nabi tahu dah, tapi Nabi saja tanya. Supaya apa? Supaya rasa kasih sayang daripada Nabi SAW. Banyaklah faedah. Kalau kita baca tak ingat baca. Banyak faedah. Di antaranya keluarkan 60 faedah. Imam Syafi'i keluarkan 100. Salah. Dah boleh mikir. Imam Syafi'i kata, aku tak boleh tidur sehinggalah aku keluarkan 100 masalah daripada hadis ni saja. Ya Aba Umair ma fa'alun nughair. Pendek jadi. Kita ini mikir juga tak? Tak tahu mikir.
Benda lagi nak keluar. Tapi Imam Syafi'i orang yang hebat. Maka nak tadi Nabi dalam keadaan sibuk pun masih lagi melayan anak kecil. Itu anak kecil yang bukan anak dia. Kita lagi dengan orang-orang yang lain. Isteri Nabi SAW, ahli keluarga dia, para sahabat Nabi, tak dilayang juga. Nabi bergurau. Nabi bergurau tak bergurau? Gurau. Satu kisah Nabi SAW, gurau Nabi tak macam bergurau kita. Kita hari ni, kadang-kadang ngasar kita bergurau, kadang-kadang hak menjadikan hiburan kita, hak jadi orang nak suka orang ni, maka panggil dia bahan orang tau. Ngatakan orang, kau orang suka. Jadi kita kau tengok orang-orang buat kelakar lah ni kan. Jadi bahan kelakar, mana? Bila kita bahan orang pun suka. Jadi kelakar. Dan Nabi SAW jauh sangat daripada benda tu. Hiburan Nabi bergembira. Gurau dengan para sahabat. Di antara satu kisah, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana makan tamar. Makan kema lah. Makan kema dengan Nabi SAW. Makan dengan sahabat-sahabat lain dia kat makan. Sayyidina Ali makan. Butir tu, Sayyidina Ali nak gurau dengan Nabi. Tapi Nabi bergurau pula dengan dia. Sayyidina Ali nak gurau dengan Nabi. Sayyidina Ali ambil butir-butir tadi, letak tempat Nabi. Maknanya Nabi banyak nak makan tau. Butir-butir ni. Makan. Butir tu dia ambil, dia letak kat tempat Nabi. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah. Lapar sangat kamu ni Rasulullah. Banyak butir makan. Dia gitulah. Bukan cakap terenung lah maksudnya. Banyak Nabi makan butir banyak tu orang kata. Nabi pun tengok Sayyidina Ali. Nabi senyum. Nabi kata benda. Aku makan ada kat butir. Mu lapar sangat tu makan sampai tak ada butir. Itu gurau Nabi SAW. Nak kata Sayyidina Ali. Tadi kata kat orang lapar. Aku makan aku tinggal kat butir. Walaupun banyak tempat aku ni. Banyak butir aku. Mu makan sampai tak ada butir. Maknanya butir-butir mu telang. Maknanya gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hiburan Nabi. Nabi pun bergurau. Maka nak kata sesibuk mana pun Nabi, nak dibandingkan dengan manusia sekarang, tak ada lah. Nabi yang paling sibuk sekali. Sibuk dalam menyampaikan dakwah, sibuk dalam membawa orang kepada Allah, bawa orang kepada Nabi SAW. Baik, seperti mana firman Allah Ta'ala, Qul innama. Masuk isyak dah ke? Tak lagi. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dan tiada menyekutukannya. Kepadanya lah aku menyeru, berdakwah dan kepadanya juga aku akan kembali, yakni mati. Baik. Nyatalah kini bahawa orang yang amat dekat dan amat utama kepada Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat ialah orang yang mengambil berat terhadap tugas dakwah ini. Begitu pula orang yang banyak bekerja kerana dakwah ke jalan Allah serta mendampingkan diri dengan sungguh-sungguh ke dalam kumpulan orang-orang yang berdakwah. Maksud saya dakwah kepada kebajikan yang diertikan dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala serta mencegah lawannya yang dua lagi iaitu kufur dan maksiat. Yang ini berdakwah agar apa? Agar orang mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka di sini, orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat nanti, juga mereka yang ambil berat tentang kerja dakwah ini. Di antaranya hadis Nabi juga yang Nabi kata, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan aku, aula, paling berhak untuk berada dekat dengan aku di akhirat nanti, mereka yang paling banyak berselawat kepada aku. Dan juga ini, mereka yang banyak ambil titik beratkan tentang kerja dakwah, mereka juga akan dekat dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Maka begitu juga orang yang bekerja dakwah, orang yang bekerja tapi dia bantu orang yang berdakwah. Faham tak? Okey, dia kerja. Dia kerja apa semua, tak cari duit apa semua, bantu orang yang nak berdakwah. Mungkin dia kata aku tak mampu nak menyampaikan dakwah, tak dang ke benda.
Yang aku beri peluang. Aku bantu orang-orang yang nak menyampaikan dakwah. Tak kisahlah. Dari segi apa sekalipun bantuan yang dia berikan. Mimbabil aula doa. Doa kepada orang. Ya Allah permudahkan urusan dia untuk berdakwah. Pergi ke mana-mana. Dakwah situ sini dan sebagainya. Dakwah kapur-kapur orang asli. Untuk tahu tentang agama Allah Ta'ala. Masuk di pedalaman dan sebagainya. Maka bantu orang. Bantu dalam urusan dakwah. Juga dapat pahala. Juga kita ni tergolong dalam golongan yang memperjuangkan. Yang semangat dalam berdakwah. Jadi hari ni, jangan. Jangan rasa bila kita belajar ilmu agama, tak boleh nak pergi makan minum. Jangan. Kata tak ada rezeki. Kata ada. Hidup susah lagi kalau belajar agama saja. Tak kena belajar bijak-bijak kau kata. Tak. Wama min, tolong yakin dengan ayat ni. Wama min dabbatin fil ardi ila Allah wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu pun makhluk atas dunia ini kecuali rezeki dia dah ditetapkan oleh Allah Taala. Tolong faham. Rezeki ditetapkan oleh Allah Taala. Ar-rizq 'ala Allah la 'ala ar-ratib. Rezeki Allah. Allah yang tentukan, bukannya rezeki daripada gaji kita. Kena faham oleh rezeki ini apa. Rezeki bukannya duit saja. Ini daripada otak kita rezeki pitih. Rezeki sangat-sangat luas. Ada orang pitih banyak. Kaya. Hidup dah senang. Kaya dah, banyak dah pitih dia. Ada tu ada ni, semua ada. Sakit. Duduk atas kursi roda. Rumah istana. Ngelang-ngelang duduk dalam bilik bawah kok. Sebab dia naik atas. Duduk gitu. Atas kursi roda. Maka rezeki duduk mana? Duduk pitih dia. Sihat bukan rezeki. Sihat rezeki. Maka orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, rezeki dia paling mudah sekali. Mudah ni macam mana? Tengok dia tak kaya pun. Tengok dia tak nampak orang yang bermewah-mewah pun. Tapi hidup dia tenang je. Hidup dia senang je. Makan cukup. Tak ada beleber dah. Tak. Mana bring boleh 400. Bring boleh 200 je. Tak ada beleber pun. Ada ya dia tu. Cukup dia tu. Hidup dia senang je. Sebab dia? Sebab dia dah senang dengan Allah Ta'ala. Sebab dia tahu rezeki daripada Allah Ta'ala. Bukan rezeki duit dia. Ada satu kisah tak? Seorang, tak ingat dah. Seorang ulama' ni lah. Ada orang beri hadiah pada dia ceklak, manisan yang sangat mahal. Dia daripada negara lain lah dia beli ni. Dia beri hadiah kepada seorang ulama' ni. Ini nak kebab rezeki nak kebab rezeki. Kalau nak katanya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dunia kagi kat dia. Dia tak cari dunia. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia tak cari dunia. Dunia kagi dekat dia. Orang ni nak beri cekelak yang paling mahal sekali ke ulama' ni. Dia beri. Kata ni hadiah. Khas untuk syekh ni saja. Ni ambil hadiah. Mahal ni cekelak ni, dia kata. Aku beli daripada negara sekian-sekian. Ni cekelak. Syekh terima. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Kata ngadu dengan syekh. Wahai syekh, aku ni tak ada duit ke apa? Syekh kata, aku pun tak ada duit kok. Aku nak beri benda ke mu? Tak boleh benda. Tapi aku ada ni. Ni cekelak orang beri aku ni. Jadi bila orang dah beri kepada dia, milik dia lah kan. Dia nak buat benda, tasarruf dia ikut benda dia lah. Jadi dia ambil cekelak ni, dia kata, ni ambil cekelak ni mahal, dia kata. Pergi jual. PT tu ambil lah. Orang tu pun pergi jual. Cari siapa nak beli cekelak ni. Datang seorang lelaki, dia tengok cekelak ni. Oh, cekelak mahal ni kata. Aku nak beli kata. Dia pun beli. Dengan harga yang mahal lah. Orang tu pun dapat duit. Dia ambil cekelak tu. Orang tu dapat cekelak tu. Dia buat gimana? Dia kata cekelak ni mahal ni. Sesuai untuk syekh tadi je. Dia ambil balik cekelak tu. Dia pergi balik ke syekh tadi. Beri balik. Nampak tak dua benda ada situ? Satu. Pusing kat mana pun. Kalau cekelak tu untuk syekh tu. Untuk rezeki. Tetap dekat rezeki kita. Pusing kat mana pun. Kalau Allah kata cekelak ni untuk mu juga. Pusing kat mana pun.
Dalam keadaan yang sama, dapat duit orang yang kau tak ada duit tadi. Rezeki mari je. Yang penting dia hidup kira pun ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dia jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Maka jangan rasa-rasa takut orang yang belajar agama. Ni kita cerita pengalaman lah, pengalaman kita. Kita belajar agama dulu. Kita belajar di tempat kita belajar di Yaman tu. Tak iktiraf. Tidak diiktiraf di Malaysia. Tak ada CJ. Ada CJ tapi tak diiktiraf lah. Kalau kita nak masuk jabat agama, nak masuk jabat mufti ke benda, payahlah maknanya contoh. Tapi semua para asatizah kita, para syekh, para habaib, semua pesan ke kita, belajar tujuan dia benda. Kalau tujuan kamu nak CJ, gilah tempat ada CJ, belambak dia. Tapi kamu tujuan belajar untuk benda, ilmu. Tujuan dia nak dapat ilmu, tujuan nak betul diri. Apa betul diri, betul orang lain. Sebarkan ilmu, bawa orang kepada Nabi, bawa orang kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan kita. Semua orang kena semangat sebab tanya belajar dulu ni. Ni kan paling. Sebab dia mikir sama, balik lagi aku nak buat benda, balik lagi. Semua mikir, balik lagi aku nak buat benda. Rupa-rupanya bila balik, masih ramai orang yang dahagakan ilmu. Maka kita hari ni pun belajar ilmu. Ahli keluarga kita, kawan kerabat kita, ramai lagi yang masih dahagakan ilmu. Masih nak belajar. Ajar mereka. Mana yang pandai baca Al-Quran, ajar orang ngaji Quran. Ramai mana yang tak pandai baca Al-Fatihah. Ramai mana tak pandai mengaji. Ramai mana yang tak pandai berwuduk, semayang dan sebagainya. Ramai sangat-sangat. Tapi mereka malu. Maka kita yang ada ni, itu da'i. Sebarkan ilmu. Maka jangan takut. Bab kata mudah, kita tutup dengan kalam seorang guru pada ayah pada sahabat kami. Dan dia seorang guru lah. Dia kata dia, kalau lah. Dia orang Kelantan. Orang Kelantan ni ngasar sikit kalau cakap kan. Kalau lah, dia kata kalau lah babi tu. Dia kata gitu. Kalau lah babi tu duduk dalam hutang, boleh makan, boleh ada hidup. Kata, ni kita hok bawa agama Allah, dia kata. Orang Kelantan ni tu. Tapi halus lah dia bunyi tu. Dia kata, babi hok duduk dalam hutan tu. Kata. Dalam hutan tu, boleh hidup, boleh makan. Tak, senang, boleh duduk lah, duduk dalam hutan. Apatah lagi kita ni, nak bawa agama Allah. Kelik lagi. Nak nyapakan ilmu kan. Okay, Allah nak biar kita lapar kan. Itu kita. Maka kata tadi, rezeki Allah. Allah akan susun. Kerja kita, ada ilmu, betulkan diri kita, ajak orang kepada kebaikan. Taat segala perintah Allah Ta'ala, tinggal segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bab rezeki yang saya bimbang. Allah Ta'ala susun belaka dah. Kadang-kadang kita ni nak nampak rezeki yang kata banyak boleh ke kita belaka. Tapi kita tak tahu kadang-kadang banyak itu yang membuatkan kita tak tenang. Maka kita nak biar apa saja yang Allah beri pada kita mendapatkan rasa ketenangan pada kita. Berkat, itu panggil berkat. Rezeki yang kita dapat tu berkat. Itu yang kita nak. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk meneruskan dakwah. Semua kita ni adalah da'i. Semua kita ni adalah pendakwah. Nak bawa kepada risalah Nabi SAW, bawa orang kepada Nabi, bawa orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan datang kita akan masuk kepada apa itu dakwah. Nak dakwah benda ni. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ajak orang taat pada perintah Allah Ta'ala. Suruh orang tinggal apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matuna wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada' wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mahabbatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa mahabbatillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.